وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمدلله رب العالمين أما بعد. Baik, sambung. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, syarat barang sah dijual yang ketiga. Dia ada 5 semua. Ada 5 syarat ataupun kriteria barang yang sah dijual beli, barang dan harga. Yang ketiganya ialah barang yang mampu untuk diserahkan kepada kedua-dua pihak. Barang dan harga mampu diserahkan kepada kedua-dua pihak. Itu yang ketiga. Yang kedua tadi kita dah bincang, barang yang mesti ada manfaat. Yang pertama barang yang mesti suci, yang kedua barang ada manfaat, yang ketiganya mesti barang itu mampu ataupun berkuasa untuk diserah terima oleh kedua-dua pihak. Maksudnya harga boleh diterima oleh pembeli, penjual, dan juga pembeli boleh menerima, mampu ataupun mudah untuk menerima barang. Baik. Tak, yang ketiga, bahawa keduanya penjual dan pembeli ada ini mampu, ada kuasa memberi ataupun menyerah. Dia panggil bahasa ringkas mampu menyerahkan ataupun menerima. Dia panggil serah terima. Sebab apa serah terima? Sebab kedua-dua belah pihak terlibat. Transaksi ni kan melibatkan dua belah pihak. Jadi kedua-dua belah pihak ni kena mampu untuk menerima dan menyerah. Mampu untuk menyerah barang kepada pembeli dan pembeli mampu untuk menerima harga ataupun duit daripada penjual. Bahawa kedua penjual dan pembeli itu ada kuasa memberi atau menyerah. Yang ini mampu menyerah ataupun mampu menyerah dan menerima. Dia buat sini kuasa memberi atau menyerah, atau kuasa memberi atau menyerah bagi diterima barang dan harganya. Jadi mampu menyerah dan menerima barang dan juga harga. Itu dia punya syarat yang ketiga. Baik, dari itu ni dia nak detailkan. Dari itu, oleh kerana itu tidak sah menjual sahaya atau binatang yang sudah lari ataupun yang sudah sesat ataupun yang sudah dirampas orang, padahal pembeli tiada upaya hendak mengembalikan. Baik. Jadi kita cerita umum dulu sebelum kita masuk contoh dia tu. Umumnya syarat yang pertama ini mampu menyerah dan mampu menerima. Mampu menyerah dan menerima barang dan harga. Ini penjual dan pembeli mampu menyerah dan menerima barang dan juga harga. Okey, macam mana kita nak nak tahu dari sudut catatan kemampuan itu? Dia panggil mampu tu qudratut taslim. Jadi mampu menyerah dan menerima ini kita kena tengok dari dua sudut. Secara detail lah sebelum kita baca. Dua sudut. Ataupun mudah bahasa kita panggil kemampuan ini, qudratut taslim ini, kemampuan mampu serah terima ini, dia ada dua. Pertamanya dipanggil, dalam bahasa akademik dia dulu, bahasa fiqh dulu. Yang pertama dipanggil kemampuan
pada hisi. Dipanggil mampu pada hisi. Qudratut taslim, nisbah hissi. Kemampuan ni, mampu serah ni, ada dua. Yang pertama, mampu nisbah hissi. Hissi ni maksudnya diambil kemampuan secara fizikal. Tu. Okey. Mampu nisbah hissi ni apa dia? Pertama, dia ada dua. Pertama ialah dia mampu serah ni, nisbah hissi ni, iaitu dia boleh serah barang kepada pembeli tu. Ni kita nak bincang, nak serahkan barang kepada pembeli, nak serahkan duit kepada penjual. Tu kita nak bincang. Syarak menetapkan penyerahan ini mesti mampu dan mudah untuk serah. Kalau sukar untuk serah, tak sah. Kita nak bincang sukar untuk serah ni, ada kalanya sukar itu kenapa? Kerana tak memenuhi kriteria hissi. Yang kedua dari sudut syar'i. Contoh sebelum kita jelas bagi kita nampak. Contoh, jual beli ikan di dalam telaga. Boleh tak serah? Tu kita nak bincang. Kita tengok ikan dalam kolam ada 5 ekor. Okey, saya jual 5 ekor ni. Lepas tu tiba-tiba pembeli yang nak kena tangkap. Ada situasi sah, ada situasi tidak sah. Maka kita kena tengok. Kalau kemampuan, dia ada dua jenis ukuran kemampuan itu. Mampu nisbah hissi ni secara fizikalnya, secara dari sudut fizikal dia tu mudah untuk dia serah. Maksud apa? Maksud dia yang pertama, dia mudah untuk ambil. Tidak ada halangan. Ni mampu nisbah hissi ni mudah untuk dia serah. Mudah untuk serah ni apa dia? Yang pertamanya, baik, sila. Tak payah tulis mudah di nombor 1 ni. Yang kata mampu nisbah hissi ni, maksud mampu ni apa? Mudah. Tu kita nak kriteriakan mudah. Mudah serah ataupun dipanggil mudah untuk nak terima. Nak serah barang pun mudah, nak terima duit pun mudah. Dipanggil, orang panggil boleh diserahkan dengan mudah. Okey, mampu nisbah hissi ni maksud apa? Maksudnya mudah untuk diserahkan. Kita nak tengok kriteria mudah ni. Mudah diserahkan. Mudah diserahkan ataupun mudah diterima. Dalam bahasa kita dipanggil mudah diserah terima. Serah barang, terima duit. Okey. Yang nak kata kriteria mudah ini, yang pertamanya ialah tidak memerlukan modal yang besar. Tidak memerlukan mu'nah kabirah, yakni modal yang besar. Modal yang besar. Ni kata mudah. Kita nak tahu dhabit mudah ni. Mudah nak serah kepada pembeli. Dia boleh ambil tanpa modal, memerlukan modal yang besar. Ataupun kita boleh serah kat dia mudah aja. Kalau tu hulu macam ni kita dah nampak lah. Barang duduk depan hulu. Mudah saja nampak. Okey, yang kedua, tidak memerlukan modal ataupun kos yang besar. Yang kedua apa? Yang kedua tidak memerlukan usaha. Ini kira usaha. Usaha yang panggil usaha yang kuat. Usaha tidak memerlukan usaha yang banyak ataupun usaha yang kuat. Kerja yang kuat. Maksud kerja yang kuat ni tak perlu dia ambil. Dia panggil mudah. Mudah tu apa? Mudah-mudah tu tidak perlukan usaha yang banyak. Maksudnya bukan sukar untuk diambil.
Okey, contoh macam mana? Ini dikira mudah. Mampu nisbah hisi ni. Ni dikira mudah. Mudah nak serah. Okey, yang kata mudah tu, kena kriteria mudah itu tak perlukan modal yang besar, tak perlukan usaha yang kuat. Maksudnya, dia nak ambil barang itu tak musyakkah, tak sukar pun. Tak perlukan kerja kuat pun. Kalau perlu kerja kuat, tak sah. Contoh macam mana? Okay, kita ambil contoh yang mudah. Dalam kolam ikan keli kita nak jual tanpa kita tangkap. Asalnya kita kena tangkap dulu. Kita tangkap, ada 5 ekor. Okey, siapa nak beli 5 ekor per kilo? Kita timbang kilo ataupun per ekor, kita beri, serah. Mudah saja sebab kita dah tangkap. Kita dah tangkap, kemudian kita serah barang. Mudah tak kita nak serah? Mudah. Dan dia nak bayar duit, kita mudah nak terima? Mudah. Berlakulah penyerahan barang dan penerimaan harga. Itu dia panggil serah terima. Itulah dipanggil transaksi bahasa hari ni. Itulah dipanggil muqabalah. Akad muqabalah, akad pertukaran. Ataupun bahasa hari ni dipanggil akad transaksi barang antara penjual dan pembeli. Baik, apabila berlaku transaksi, dia nak kena apa? Yang dipanggil secara keseluruhan, secara detailnya transaksi itu nak kena berlaku penyerahan secara mudah, penerimaan duit secara mudah. Baik, catatan mudah itu pertamanya tidak memerlukan modal yang besar untuk serah ikan. Tidak memerlukan usaha yang banyak. Macam mana? Ikan dalam kolam, ada kala tak sah kita jual ikan masih dalam kolam. Ikan masih dalam telaga. Paling mudah kolam. Kolam yang kita ikan keli ada 20 ekor. Saya nak jual 20 ekor tu dengan harga dia RM100. Kita setuju. Sah ke tidak? Tengok dulu. Kalau ikan itu mudah diserah dan dia pula duit, kita mudah terima duit dia, tak perlukan kos yang besar untuk ambil ikan dalam kolam itu, dan tidak perlukan usaha yang kuat. Maksudnya tak musyakkah, senang saja kita nak tangkap. Kalau mudah kita nak tangkap dalam kolam, dan cara kita tangkap tak perlu modal, dah ada halak dia. Kalaulah nak tangkap itu perlu modal kita, perlu modal yang besar, nak kena beli pukak dan sebagainya, baru boleh tangkap ikan dalam kolam dia, tidak sah dijual beli. Kena dia sendiri tangkap, kemudian dijual pada kita. Itulah kriteria yang kata mudah untuk diserahkan barang kepada pembeli dan mudah untuk pihak penjual menerima price ataupun duit. Contoh, settle dalam kolam. Dalam kolam sah sekiranya mudah. Kriteria mudah, tak perlu modal yang besar dan tak perlu usaha yang kuat. Maksudnya tak perlu susah pun kita nak tangkap, mudah. Contoh yang kedua, contohnya kita nak jual barang kita jauh. Contohlah kita nak jual kereta kita. Kereta kita duduk di mana? Duduk di Kelantan. Kita dah tengok. Ni syarat akan datang kena tengok. Syarat yang keempat, kena melihat. Baik, kita dah tengok kereta tu, tapi duduk jauh. Kita dah setuju dengan harga, nak berlaku penyerahan. Maka berlaku penyerahan ini, syarat yang kita nak bincang nombor 3, mesti mudah diserah barang itu. Kereta mudah diserah kepada pembeli. Dan pembeli pula mudah menyerahkan duit. Berlakulah transaksi kita panggil. Catatan mudah ini tak memerlukan modal yang besar untuk ambil kenderaan di Kelantan. Contoh. Boleh tak kita nak ambil? Pembeli, kalau penjual payah untuk serah, boleh pembeli. Pembeli pun boleh, asalkan pembeli boleh menerima. Contoh pembeli itu mudah untuk dia pergi Kelantan tanpa kos yang besar pun. Dia boleh pergi ambil sendiri. Sah, asalkan dia boleh pergi ambil sendiri, tidak memerlukan modal yang besar, modal tambahan saja. Dan tidak usaha yang kuat, tak perlu, tak susah pun bagi dia. Boleh naik bas, kos bas hanya dah RM50 saja untuk pergi ambil kenderaan di Kelantan. Tapi kalau kos nak bawa kenderaan datang ke KL ini, kos yang besar, makan ribu pada uruf. Besar ni dikira pada uruf. Kalau kita kata kenderaan kita nak bawa, kos untuk bawa ke sini lebih kurang dalam 600-700 saja. Tiba-tiba luar daripada kadar uruf, maka dianggap besar, tak sah jual kalau sukar untuk diserahkan.
Itu maksud dia, tak perlu modal yang besar dan tak perlu usaha yang kuat. Begitu juga contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni, kita nak jual binatang liar. Kita kata saya ada lembu, saya di ladang. Saya ada kerbau, saya di ladang. Tapi nak tangkap ni, penjual nak tangkap payah. Kalau penjual ni mudah nak serah, mudah tangkap, sah. Ataupun pembeli kata macam ni, tak apa. Saya ada kemahiran untuk tangkap. Bukan penjual, patut penjual kena tangkap serah, mudah serah. Tapi pembeli. Itu Imam Nawawi kata, dalam menafsirkan qadrut taslim ini, kata Imam Nawawi tidak disyaratkan kemampuan itu belah penjual saja. Asalkan pembeli ada kemampuan, ada orang panggil kemahiran, ataupun mudah pihak pembeli menerima, maka sah juga. Jadi pembeli ni dia mampu ambil. Dia orang ada skill. Tak perlu modal besar untuk dia tangkap lembu liar. Tak perlu pun usaha yang kuat kerana dia ada kemahiran. Dia ada kemahiran. Jadi dia tangkap, orang panggil dia kejar sekejap saja lembu tu, dia boleh kejar. Tangkap macam tu saja. Tak perlu guna tali, tak perlu guna apa. Kalau guna tali biasa pun, modal yang kecil saja. Baik, sah. Ini dipanggil kemampuan nisbah hissi yang pertama. Baik, ada yang kedua. Pada dulu pertama. Kita nak sambung yang kedua. Kedua ni dipanggil mampu nisbah syar'i. Pada pakai apa? Ni, yang tadi, alat ni. Yang ni, saya pertama taslim hissi dia panggil. Taslim hissi. Kita nak bincang yang kedua pula, taslim syar'i. Taslim syar'i ni banyak berlaku, yang menyebabkan tidak sah, tapi kita tak perasan. Maksudnya, mudah, dia kena mudah mampu diserah. Boleh? Cuba. Terus. Dia kena mampu diserah nisbah syarak. Bukan saja nisbah fizikal saja, hissi. Kalau hissi mudah tapi syarak tak bagi, tak boleh. Okey, yang kedua. Penilaian kemampuan. Kena mampu dari sudut syarak pula. Tadi kemampuan dari sudut fizikal, dari sudut orang panggil apa, dari sudut luaran. Bahasa akademik dia panggil taslim hissi. Taslim hissi ni mudah untuk serah, mudah untuk menerima nisbah hissi, nisbah fizikal. Yang kedua dia panggil taslim, bahasa syarak dulu, taslim syar'i. Taslim syar'iyun. Taslimun syar'iyun. Makna apa? Maknanya mudah mudah diserah. Kita kata mampu tadi, mudah dengan makna mampu. Mampu diserah di sudut syarak. Mudah ataupun mampu. Mampu ni makna mudah lah. Mampu diserah di sisi syarak. Diserah di sisi syarak. Okay. Maksud apa? Maksud bukan sahaja diambil kira kemampuan ataupun mudah nak serah terima itu di sisi ataupun dari sudut fizikal saja, dari sudut luaran saja, dari sudut kriteria kita sebut tadi, tak melibatkan kos yang besar, tak melibatkan usaha yang banyak, bahkan dinilai juga dari sudut syarak. Kalau syarak mencegah, walaupun nampak mudah untuk kita serah depan kita saja barang, tapi syarak menghalang untuk menyerahkan, itu dianggap
dia anggap benda itu ada halangan ataupun sukar ataupun tidak mampu diserahkan pada syarak. Baik, kita nak tengok pula kemampuan diserah pada syarak ini dari sudut mana? Dari sudut dipanggil taslim syar'i ini dipanggil sukar ataupun tidak mampu, tidak mampu diserah pada syarak kerana ada halangan, kerana ada halangan di sisi syarak. Kita nak tengok halangan tu macam mana. Dipanggil tegahan atau larangan syarak. Tu. Apabila ada tegahan, larangan syarak, maka dianggap benda tu sukar walaupun boleh serah. Walaupun beli air je. Air ni mudah je nak ambil. Bukan payah pun dari sudut zahirnya. Boleh nak serah. Tetapi dari sudut air ini ada larangan. Ada tegahan syarak. Syarak tidak membenarkan untuk jual air ini. Maka dianggap walaupun mudah je nak serah, holor saja, tolak saja kat pembeli, maka jual beli air itu tidak sah. Kenapa? Kerana ada halangan, ada tegahan daripada syarak. Itu dia panggil, kalau ada halangan, ada tegahan daripada syarak, maka dianggap tidak mudah untuk menyerah, menerima. Baik, yang pertama kita tengok halangan dari sudut macam mana. Contoh pertama, contoh pertama dipanggil halangan ni dia ada dua. Halangan syarak ataupun tegahan syarak yang melibatkan hak Allah Ta'ala dan cegahan ataupun halangan syarak yang melibatkan hak anak Adam ataupun hak manusia. Dua contoh. Kita tengok contoh hak Allah Ta'ala dulu. Okey, sekiranya benda yang dijual beli itu berkaitan dengan hak Allah Ta'ala ataupun ada halangan, ada halangan yang melibatkan ataupun yang boleh menjejaskan hak Allah Ta'ala, maka tidak sah dijual. Mana contoh dia? Seperti orang dalam musafir. Ini contoh dia. Macam mana contoh halangan dan cegahan yang menyebabkan boleh menjejaskan hak Allah Ta'ala, maka dilarang menjual. Contoh macam mana? Contoh dia, orang yang dalam musafir yang ada air cukup untuk mengambil wuduk sahaja. Tu. Orang yang ada air, orang yang dalam musafir ada air cukup untuk mengambil wuduk sahaja. Maka tidak sah dia menjual air tersebut walaupun zahirnya, hissinya mudah untuk serah. Tetapi kalau dia serah juga boleh menjejaskan hak Allah Ta'ala. Kenapa? Hak Allah Ta'ala, dia dengan Allah Ta'ala kewajipannya ialah untuk mendirikan sembahyang dan air itu untuk digunakan mengambil wuduk. Tiba-tiba air yang dia nak ambil wuduk tu dia nak jual, maka tidak sah. Tu dia panggil barang yang dilarang, dicegah jual, kerana kalau jual juga boleh menjejaskan hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala apa dia dalam isu ni? Hak Allah Ta'ala dalam isu ini iaitu kewajipan mendirikan sembahyang. Nak ambil wuduk, tiba-tiba dia jual air, maka tak sah jualan. Itu dipanggil jualan yang dicegah. Kenapa? Kerana boleh menjejaskan hak Allah Ta'ala. Itu antara dipanggil tak mudah untuk diserah di sebuah syarak. Syarak menhalang. Tak mudah di sini maksud syarak menhalang daripada dia menyerahkan barang tersebut ataupun menyerahkan air tersebut. Baik, itu contoh hak Allah Ta'ala. Dia ada dua. Baik, kita tengok pula contoh kedua. Contoh larangan ataupun cegahan menjual barang yang melibatkan ataupun yang menjejaskan hak anak Adam. Contoh yang kedua apa dia? Iaitu melibatkan jual barang gadaian. Okay. Contoh yang pertama tadi melibatkan
hak Allah Ta'ala, iaitu jual air untuk ambil wudu, air untuk wudu. Yang kedua, contoh yang kedua, dia menjejaskan hak anak Adam, juga tidak dibenarkan. Iaitu apa dia contoh yang kedua? Menjual barang gadaian. Menjual barang gadaian. Barang gadaian. Jual barang gadaian. Barang wadiah pun tak sah dijual, barang gadaian pun tak boleh jual, apatah lagi menjual barang wadiah, harta wadiah. Baik, sebelum gadaian, ada benda yang hampir sama dengan gadai, iaitu wadiah. Dia beza, cuma hampir-hampir. Wadiah ni apa dia? Bukan wadiah saving yang di produk yang ada di perbaikan Islami tu. Wadiah ni dia merujuk kepada, nama wadiah merujuk kepada barang yang kita simpan dengan orang lain. Tu dipanggil barang simpanan. Wadiah. Contoh apa dia? Contoh kita simpan kenderaan kita pada kawan kita. Harta itu, kenderaan kita itu dipanggil harta wadiah. Dia tolong simpan. Jadi amanah dianya nak kena jaga. Jaga apa? Jaga barang simpanan kita. Haram dia guna. Jangan kata nak jual. Guna pun haram. Dia tak boleh guna nak buat naik kenderaan kita tanpa persetujuan kita. Sebab dia bukan pinjam. Wadiah beza dengan pinjam. Dia hanya tolong simpan. Sebab kita tak ada kat rumah, kita nak balik kampung, kita kata takut rosak barang ni duduk di rumah saya, tak ada siapa jaga. Boleh tak letak barang tu di rumah kawan kita? Itu dia panggil wadiah. Maka ada peraturan dia. Wadiah ni tengok barang. Guna boleh tak? Tak boleh guna. Melainkan yang boleh guna barang yang terpaksa kena guna dia untuk menjaga. Contoh enjin. Kalau kita tak start dia, kita tak naik, menyebabkan dia boleh, orang panggil apa, boleh rosak dia. Maka naik untuk jaga enjin saja. Panaskan enjin pagi-pagi, seminggu sekali, ataupun kita 3 hari sekali panah untuk takut bateri kom, ataupun benda tu patut naik sekeliling tempat-tempat, boleh. Tapi kalau naik kenderaan wadiah nak pergi surau, naik nak pergi tempat belajar, naik nak pergi tempat kerja, haram tanpa persetujuan. Karena itu di luar daripada maslahah, kepentingan untuk jaga. Hari ni orang tumpah letak motor, dia bedal. Tak motor sejak mak, letak Nak balik kampung, letak Kalau letak tinggal kunci sekali, dia kata mudah. Mudah aku nak bedal. Kalau dia cakap awal, tak apa, mudah aku nak sapu, nak pergi jemaah ke, nak pergi surau ke, minta izin lah tu. Ni tak, dia tak minta izin pun, dia tertinggal lah kunci, mudah aku nak panah-panah. Panah tu dia tak minta izin pun, memang kena panahkan, sebab untuk masalah jaga. Jadi untuk yang tak haram gunanya, untuk masalah enjin, untuk masalah barang. Maknanya boleh guna start, boleh start untuk naik, pusing, keliling, takut-takut nak bagi enjin okey, itu sahaja. Luar daripada itu, tak boleh. Melainkan kalau nak ke surau, dia kata surau ni, sebab apa bawa ke surau ni? Sebabnya tak berjalan motor. Nak bagi berjalan, tidak pun kena pusing juga. Daripada pusing berjalan dekat, baik aku datang surau. Yang itu okey. Maksudnya di dalam bidan maslahah. Masih lagi dalam kemaslahatan untuk jaga barang. Jadi guna pun tak boleh, apatah kita nak jual, nak ambil wadiah itu jual, nak ambil barang wadiah itu melabur, nak ambil barang wadiah hutankan kepada orang lain, tak boleh. Barang wadiah ni tak kisah apa saja barang kita letak minta dia jaga, di mana nama wadiah. Kain boleh namakan wadiah. Saya nak letak kain ni 20 helai kat sini, saya nak balik, stok saya meniaga, dinamakan barang wadiah. Duit sama juga. Duit dia bukan hutan, dia bukan pinjam. Saya tak pinjamkan duit dah. Saya tak hutang duit. Saya letak duit saya, minta tolong jaga. Itu wadiah lah. Maka duit wadiah, barang wadiah tak boleh guna.
Tak boleh kita nak guna membeli wadiah barang wadiah orang. Tak guna untuk kita nak bagi hutang pada orang lain. Tak boleh kita nak bagi melabur ataupun nak letak di mana-mana. Tak boleh. Itu sistem wadiah dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, satu lagi. Konsep lebih kurang sama. Nama dia ialah gadaian. Orang Melayu ni sebut gadai, dia faham terus terbayan rohnun ataupun kedai gadaian. Dia nampak apa? Gadai ni nampak emas. Dia nampak gadai, emas, gadai emas. Gadai apa lagi? Tak kisahlah, perak. Jangan perak, emas lah. Itu dia nampak. Sebenarnya gadaian ini dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada dipanggil jaminan hutang. Isu dia macam mana? Kena sabit, kena akad hutang dulu. Barulah lahirnya gadaian. Baru lahirnya jaminan. Kena akad hutang. Kita hari ni tak ada dah dia punya proses tu. Megi hulu emas, berapa? Terus tanya berapa? Nama gadaian, tak tahu hak mana satu nama gadaian. Gadaian tu dia merujuk kepada harta jaminan itu. Okey, macam mana cerita dia? Cerita dianya, saya nak berhutang dengan Bayuk. Bayuk nak berhutang 10K, nak buat pusing modal, nego. Sakitlah menego lah ni, ya Allah. Bayuk kata, boleh Ustaz, takat 10 ribu tu sebelah mata je. Kecil mata je 10 ribu Ustaz, celah gigi je. Boleh. Tapi dia kata, Ustaz kena letak lah barang-barang. Kok-kok lah, janji ni sebulan, Ustaz tak bayar sebulan. Jenuh saya nak pusing, saya pun bukan jenis orang meniaga, gaji je. Jadi, kena letak barang jaminan, mudah. Apa-apa. Boleh, saya letak jaminan. Tak apa. Emas saya lah Bayuk. Saya tak ada benda lain. Orang dulu bukan emas je. Tak geran tanah. Gadai ya? Geran tanah. Gadai geran tanah. Kenapa gadai geran tanah? Dia nak berhutang dulu asalnya. Kena nampak tu step pertama berhutang. Step kedua baru terima gadai. Jangan gadai dulu baru berhutang. Mana tu? Terbalik pula. Dia tak boleh lahir tiba-tiba gadai. Hutang dulu. Apabila Bayuk kata boleh, akad hutang dulu. Ni Ustaz, saya bagi hutang kat Ustaz 10 ribu. Dalam tempoh 1 tahun, Ustaz bayar. Kena ada tempoh lah. Hutang memang macam tu. Hutang kena clearkan tempoh. Jangan, Ustaz 10 ribu, bila-bila bayar. Sedar, 2 tahun saya tak bayar lagi. Tak boleh. Dia kena clearkan. Syarat dah menetap dah. Dah tetap dah. Hutang kena tetapkan tempoh bayar. 1 tahun, 1 tahun setengah. Apabila clear akad hutang, barulah disusuli dengan akad rohnun. Apa dia? Baru disusuli dengan akad jaminan. Jamin apa? Jaminan hutang. Jaminan hutang ini apa dia? Jamin belah mana? Jamin kepada orang yang memberi hutang untuk melindungi hak orang yang memberi hutang. Kalau apa berlaku saya tak bayar, itulah penyelamat daripada berlakunya penganiayaan kepada orang beri hutang. Maka barang yang saya letak, emas yang saya letak pada Bayuk, emas itulah dinamakan gadaian. Barang gadaian. Orang yang memberi gadai, orang yang menerima gadai. Lepas tu barang gadaian, lafaz ijab dan qabul gadai. Tu. Gadai macam mana? Inilah barang, saya cerita kat Bayuk, inilah emas saya gadai kepada Bayuk. Bayuk pun terima. Maksud apa? Maksud bahasa kita, inilah emas saya taruhkan sebagai jaminan kepada Bayuk. Apa saja berlaku, saya cukup tempoh, saya tak mampu bayar, Bayuk jual emas itu, ambil hutang dia 10K lebih, bagi balik pada saya. Itu baru lahirnya gadaian. Kita hari ni tak nampak hutang dah. Di brandi cantik gadai ni emas, holong emas dapat duit, holong emas dapat duit. Bukan holong emas dapat duit. Kena dapat duit dulu baru holong emas. Kena berhutang dulu. Hari ni holong dulu. Ni emas saya ni, berapa yang saya boleh dapat duit? Nilai-nilai emas ni 10 ribu. Gadaian boleh dapat, yang aku boleh bagi hutangnya separuh saja. Saya boleh bagi hutang 50% saja daripada emas ni. Maknanya hari ni sistem kenapa dia nak tengok emas kita dulu? Dia nak nilai kalau emas 10 ribu, dia mampu bagi hutang pada kita berapa saja. Biasanya dia bagi hutang 70%. Contoh, dia bagi hutang pada kita, kalau emas tu 10 ribu, dia mampu bagi hutang pada kita 7 ribu saja. Tu kedai-kedai emas
yang jadi tumpuan lah tu. Kalau boleh bagi tinggi tu. Kalau boleh bagi setakat 50% biasa saja. Nilai gelan saya 10,000. Kedai ni kata saya boleh bagi 5,000 saja. Dia tak nampak. Sebenarnya saya boleh bagi hutan kepada kamu 5,000 saja. Jaminan apa? Ni mah. Ini jaminannya. Sebab tu dia nak tengok jaminan dulu. Sebab dia berani bagi hutan kepada kita kerana mah kita tu tinggi nilai. Kalau mah tu 10K, dia berani bagi kepada kita 7,000 ataupun 5,000. Jadi akad ikut step muamalah mesti akad hutan dulu. Barulah yang kedua disusuli dengan akad rahnun. Orang panggil apa? Disusuli dengan akad hutan. Gadai. Habis. Apa cerita yang kedua ni? Maka barang gadaian itu bolehlah dijual. Bukan Bayuk nak jual, saya nak jual. Kerana barang saya tetap tak menjadi barang Bayuk. Tu kena jaga. Ingat, barang gadaian bukan milik pemegang gadai. Bukan. Milik kita. Milik owner sebenar. Cuma dia pegang saja. Dia pegang sebagai apa? Sebagai jaminan. Apa saja berlaku itulah untuk pertahankan diri dia. Untuk penyelamat diri dia daripada orang tak bayar. Maka saya nak jual barang gadaian yang berada di tangan Bayuk. Jual kepada orang lain. Kepada Bayuk tak apalah. Jual kepada orang lain. Tidak sah. Kenapa? Kerana dia boleh menjejaskan hak anak adan. Hak siapa? Hak pemegang gadai. Dah saya berhutang dengan dia, tiba-tiba saya jual pula emas pada orang lain. Orang lain pergi nak minta. Ustaz dah jual dah emas kat Bayuk tu. Saya nak mari ambil barang ni. Tak boleh. Kalau jual, dia boleh menjejaskan. Kenapa? Kerana dia beri hutang pada kita. Itulah dia punya jaminan. Kalau kita tak bayar hutang. Kita dah tak bayar hutang, jual pula kepada orang lain. Atau tak sah. Itulah yang panggil jualan yang tidak sah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita baca pendetailan dia. Dari itu, tu atas sekali. Dari itu, ini oleh sebab itu tidak sah menjual sahaya atau binatang. Ingat balik, dia nak detailkan yang sukar untuk serah. Tak mampu serah. Serah dari sudut mana ni? Serah yang fizikal. Secara zahir. Fizikal mana zahir? Secara zahir mudah nak serah. Beli hamba, boleh ambil terus hamba ni. Kita beli lembu, boleh ambil terus lembu ni. Beli barang, boleh ambil terus barang ni. Tapi ada yang jual hamba atau binatang yang tidak sah. Kenapa tak boleh kita nak serah? Sukar untuk diambil. Ataupun tak boleh kita nak serah. Macam mana? Tengok. Dan tidak sah menjual sahaya atau binatang. Sahaya dan binatang macam mana tidak sah? Yang sudah lari. Atau yang sudah sesak. Binatang yang lari, tak tahulah lari ke mana. Kalau tahu lari ke mana, pembeli tu boleh ambil, sah jual. Ni tak tahu, sesak tak balik-balik rumah, jual hak sesak. Kira mudah, dia kata tidak rugi, dia tak balik rumah, jual dululah. Jual hak sesak, tidak ada pun depan mata kita. Menjual sahaya tu jenis tak balik rumah. Ni jenis berjalan, keluar rumah, buat kerja pemalah. Malah buat kerja, sahaya ni. Sahaya ni, dia tak boleh keluar rumah tanpa izin tuan dia. Tapi jenis sahaya ni, tak dengar cakap. Jenis degil. Tuan rumah cakap dah, jangan keluar rumah. Kerja ada ni. Kerja rumah banyak tak siap ni. Keluar juga, selalu hilang. Keluarlah petang main-main bola, malam tak balik lagi. Lepas tu tuan dia pun nak jual. Tak boleh duduk dia kata ni. Tak boleh bela sahaya macam ni. Dah lah tak perajim. Pemalah pula lari rumah rumah pula jarang balik. Rumah jarang balik tu dia pemalah. Balik rumah kena buat kerja. Lebih kurang jugalah anak ni pun. Dari besar. Dia pemalah.
Lepas tu lari je kerja dia. Dia nak jual hamba ni. Dia jual hamba ni bukan kita. Kalau pok kita pemalas, bapak tak boleh jual. Kalau boleh jual, dia jual lama dah. Tak laku pok kita ni. Tak apa nak. Yang ni laku ni, maha ni, hamba ni. Hamba maha. Maha tak maha ni dia tengok perangai lah. Kalau rajin lagi maha. Rajin kuat. Kalau badan tu sado. Badan sado, patu rajin, mahal. Dia kriteria hamba, dia dinilai dari sudut fizikal dan dari sudut kerajinan dia. Maha murah ni. Kalau perempuan, nilai dari sudut kecantikan dia, nilai dari sudut akhlak dia, karakter dia sama. Maha murah kita nak letak harga ni, kita tengok dari sudut perangai fizikal, dari sudut perangai dia. Sama. Umur ni kira tua murah. Tak laku dah. Letih buat kerja. Umur berapa hamba ni? 60. Tak ada siapa nak beli. Tu tak laku tu. Itu yang cerita Piramli yang tua tak laku. Mak apa tu? Kan? Tak laku. Pasal kena tutup muka. Tutup muka tak sah lah tu. Piramli suruh buka. Tak sah. Tutup jual beli barang. Yang keempat kita akan belajar. Mesti tengok. Tak boleh jual beli orang tak tengok. Nak beli hamba kena tengok muka dia. Tak payah tengok latar belakang tu. Itu aurah dia. Kena beli dulu baru boleh tengok aurah. Jadi hamba ni, selagi kita tak berjual beli, tak boleh tengok aurat dia. Apabila sah jadi milik kita, baru boleh tengok aurat dia. Kerana tuan dengan hamba, dia aurat macam anak dengan bapa. Kalau lelaki. Kalau perempuan, macam isteri. Kalau lelaki sama lelaki, dia macam anak dengan bapa. Boleh tengok badan dia apa itu ini, tak wajib. Wajib tutupnya pusat dengan lutut saja. Wajib tutup. Tak bolehlah nak tengok orang lain. Pusat dengan lutut tak boleh tengok walaupun tuan. Kalau isteri, hamba tu perempuan, maka macam isteri kita. Seluruh badan dia tu boleh, kita boleh tengok. Kalau isteri yang bukan, kalau hamba perempuan yang bukan isteri orang. Sebab boleh juga beli hamba yang isteri orang, boleh. Cuma tak boleh ni dia. Dia orang panggil apa? Hamba isteri orang dia murah sikit sebab apa? Sebab hanya boleh buat kerja saja. Aurat sama dengan orang biasa sebab dia isteri orang. Dan juga dia tidak boleh digunakan. Maksud tak boleh jimat dia kerana dia isteri orang. Sebab tu hamba isteri orang ni dia lebih murah harga dia. Dia hanya boleh khidmat aja. Khidmat pun tuan dia kena bagi masa. Bagi masa untuk suami. Sebab dia ada suami. Dia ada peraturan di dalam Islam. Dia panggil peraturan hamba. Kalau hamba isteri orang, macam mana peraturan tuan nak kena handle? Kalau hamba itu lelaki, macam mana nak handle, nak urus dia? Kalau hamba tu anak, orang panggil apa? Tidak ada suami. Itu lebih mudah. Itu macam isteri dia betul lah. Lebih mudah. Dan agak mahal lah. Dia punya, panggil apa, harga pun. Habis. Sahaya yang macam mana? Hamba yang macam mana? Hamba atau binatang yang sudah lari. Yang lari dah hamba ni. Lepas tu nak jual. Tak sah. Atau yang sudah sesak. Sesak tak jumpa cari jalan nak balik. Bukanlah lari. Dia memang dia pergi berjalan. Jadi merata pergi. Sesak tak jumpa jalan. Binatang pun dia nak balik tak jumpa jalan. Tu tak balik tu. Minggu-minggu tak balik. Ni hamba nyayuk lah ni. Jalan pun tak jumpa cari. Nak jual lagi tak laku ni. Atau yang sudah dirampas orang. Hamba orang kena orang rampas atau orang curi. Orang berminat dengan hamba kita. Dia kata rajin hamba ni. Hamba Nabi ni rajin sungguh. Dia kata siap kita. Kita nampak ada ruang kita curi. Curi-curi ataupun rampas hamba ni. Tiba-tiba dia nak jual. Siapa rampas hamba aku? Beginilah. Offer kepada siapa-siapa aku jual. Kat engkau murah-murah je. Kau pergilah cari. Tak sah. Melainkan dia ni ada kemahiran untuk cari. Itu sah. Maksudnya dia mampu cari hamba yang hilang. Dia mampu cari hamba yang dirampas. Dia mampu ambil daripada siapa-siapa yang curi tu. Itu sah. Tapi kalau umumnya kita jual kepada siapa-siapa, hamba yang telah dirampas oleh orang lain, hamba yang sesak, hamba yang hilang, dia pun tak mampu cari. Tak sah. Tu.
Padahal pembeli ni, yang kata tak sah tu, padahal pembeli ni sedangkan pembeli tiada upaya hendak mengembalikan. Yang ni pembeli tak mampu nak ambil. Kalau penjual memang tak mampu nak serah dah. Pembeli tak mampu nak ambil. Kalau pembeli tu ada kepakaran untuk cari, dia ada kaki sekejap je dia boleh cari yang siapa yang curi lembu ni, siapa yang curi hamba ni, sekejap je dia cari. Itu sahlah jual kat dia. Ataupun mendapatkan balik. Tetapi ni istidrak dia panggil. Sungguh pun kata tak sah kalau pembeli tu mampu, sah. Tetapi jika boleh dapat dengan tiada kena belanja, jika boleh dapat, boleh ambil, pembeli tu boleh dapat tanpa perlu belanja besar, belanja yang kos yang tinggi, jawab dia sah jualan itu. Sah jualan sekiranya dia pembeli tu boleh ambil walaupun penjual tak mampu dah nak serah. Penjual ni dah lembu dia hilang, binatang dia hilang, dia tak mampu cari dah, hamba dia hilang, tak mampu cari dah. Tapi pembeli ni dia nak beli, dia nak jual kepada orang yang ada kepakaran, boleh cari sekejap saja, boleh ambil sekejap saja, sah. Tu dipanggil. Tetapi jika boleh dapat dengan tiada kena belanja, sah jualan itu. Habis satu contoh. Ini mudah untuk serah secara zahirnya. Serah secara zahir. Contoh kedua juga, contoh serah secara zahir juga. Tiada sah menjual burun. Kenapa? Tak mampu nak serah secara mudah. Burun yang berterbang di udara. Tiada sah menjual burun yang terbang di udara, di awan. Sekalipun burun ni bukan burun tak tahu siapa milik tu. Bukan kita tengok nampak burun dia dah, ni aku jual ni. Tu tak sah, bukan milik dia. Ini burun milik dia. Cuma burun tu dia tak tangkap. Burun tu terbang keluar daripada sarang. Biasanya masuk sarang, tapi hari ni tak nak jual ni, dia buka sarang terkeluar habis. Terbang tahu merata pergi. Biasanya dia balik. Kita akad jual beli ketika dia tidak ada dalam sarang tu. Tak sah. Ni. Sekalipun biasanya ia burung itu balik ke sarangnya, sarang burung. Standardnya petang dia balik lah. Tapi akad jual beli ketika dia tidak ada dalam sarang. Ketika dia duduk terbang. Ataupun ketika dia bukan duduk dalam sarang. Walaupun tak terbang tak apalah, duduk singgah atas pokok ke. Burung merpati kita. 4 ekor ke 5 ekor nak jual. Nak akad jual beli. Mana? Kawan kita pun pergilah tengok mana merpati ya. Kau nak jual. Keluar pula dah dalam sarang mana? Tu dah atas pokok tu. Ada 4 ekor tunjuk ni. 1, 2, 3, 4. 4 ekor ni akadlah jual beli. Petang ni kau datang ambil. Biasanya petang ni dia masuk dalam sarang. Tak sah. Walaupun pada ghaliknya kebiasaannya petang dia akan masuk. Tak boleh. Syarat jaga daripada kemungkinan berlakunya dia tak masuk balik dan tak mampu nak serah. Tu. Ketelitian dalam sistem muamalah daripada berlakunya gharar ataupun penipuan ataupun kezaliman, penganiayaan belah penjual ataupun pembeli. Keadaan yang demikian itu tidak boleh dipegang. Tu. Keadaan demikian itu biasa balik ke sarang tu. Kalau dia kata biasa balik, memang burung aku tak pernah tak balik. Memang dia panggil, orang panggil bahasa Kelantan kata rak. Memang dia tak pernah lagi lah sekat aku belum tak balik. Memang petang dia balik masuk, petang dia masuk. Walaupun macam tu tak sah juga. Tak boleh jadikan hujah. Tu. Yang demikian itu biasa balik ke sarang itu tidak boleh dipegang, tidak boleh dijadikan hujah. Kerana apa? Kerana binatang tidak mempunyai akal. Tak boleh. Orang yang ada akal pun dia menipu. Adakah lain lah hak tak ada akal. Hak ada akal ni pun tahu hukum haram halal. Nipu senyum-senyum je. Berjanji. Main-main je. Habis. Okey, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni sama juga mampu serah pada zahir. Okey, mampu serah pada zahir ya, yang kita sebut pagi tadi, iaitu pendetilan jual lebah. Jual madu lebah. Bukan jual madu.
jual lebah dalam saran. Dia ada pendetilan. Ada yang sah, ada yang tidak sah. Jual madu okey, tidak menjadi isu. Yang menjadi isu, yang pendetilannya ialah jual saran ataupun jual lebah yang ada dalam sarang. Jual lebah ini, asalnya binatang lebah ini termasuk binatang yang tidak ada manfaat. Tapi kalau manfaat untuk madu, sah. Cuma umumnya kita kata sah kerana dia ada manfaat. Manfaat apa? Untuk kita dapat madu. Kita boleh beli lebah tu. Walaupun lebah tu serangga. Serangga yang melata kita bincang tadi tidak sah. Serangga yang melata tidak sah dijual beli. Binatang buah tidak sah dijual beli. Kenapa? Kerana dia termasuk benda yang tidak ada manfaat pada syarak. Melainkan kalau ada manfaat macam lebah untuk madu, sah. Cuma ada sedikit pendetilan. Macam mana pendetilan dia? Tiada sah menjual lebah di dalam sarannya. Demikian juga, begitu juga. Sama juga dengan hukum menjual burung yang terbang di udara, menjual sahaya ataupun binatang yang lari ataupun sudah sesak, sama hukum dia. Hukum dia tidak sah. Tidak sah menjual lebah dalam sarang. Ini dia cerita yang tidak sah. Kita tahu asal dia sah, tapi ada juga situasi yang tidak sah. Padahal yang tak sah itu rajanya, king dia, tidak ada dalam saran itu. Raja tidak ada. Raja keluar. Permaisuri memang ada lah. Permaisuri tak keluar. Dia tunggu. Raja yang kita sebut pagi tadi, dia sistem sistem lebah ini dia panggil antara contoh, dia panggil teamwork yang padu. Allah Ta'ala ajar pasukan bekerja secara berpasukan yang sangat unik dan juga mantap ialah lebah. Dia ada unit-unit dia. Antaranya kapten dia ataupun dia panggil leaders utama dia ialah raja. Dia ada permaisuri dan dia ada lebah biasa. Lebah biasa ini ada beberapa unit. Antaranya ialah unit pemantau. Unit pemantau ni dia tugas dia pantau tempat yang boleh dijadikan madu. Ada bunga di mana, air di mana tempat yang kita boleh jadikan madu. Maka dia akan balik ke saran dan hantar laporan. Macam mana bercakap kita tak tahulah. Macam mana laporan dia cerita kat king dia tu kita tak tahulah yang tu. Tu Allah Ta'ala wahyu tu. Dalam Al-Quran kata Allah Ta'ala kata apabila dia wahyukan kepada lebah. Maknanya apabila dia arahkan lebah. Allah Ta'ala yang arahkan lebah tu. Jadi pasukan kerja secara berpasukan ini dibentuk oleh Allah Ta'ala. Bukan dia yang pandai. Pasukan yang kedua ataupun dia panggil tim yang kedua keluar untuk apa? Keluar tempat yang dilaporkan oleh pemantau tadi, tempat mana yang ada bunga, tempat mana yang ada air. Dia akan pergi. Dia ni barulah dia pergi pelaksana. Ni tim pelaksana. Dia pergi ambil bunga, makan bunga, buat balik madu. Ni tim ni. Dia tak akan bertindih tugas. Dia cantik, dia tak akan. Dia tak akan buat kerja orang lain. Walaupun kita nampak bukan lebah yang sama. Kita bukan boleh cam lebah mana-mana bertukar habis. Ni hak mana ni, hak datang tadi ke? Datang rumah kita sesak lebah. Lebah sesak masuk rumah. Tak boleh keluar-keluar dah. Lebah ni dia mencari. Biasa yang sesak tu ialah lebah pemantau. Dia nak cari, nak tengok mana bunga, masuk-masuk rumah orang. Dia tengok lampu kan. Jam lah, nak keluar tak kerti. Lah mampu. Mati lebah tu. Biasanya geng pemantau lah. Nanya geng pemantau. Datang rombongan, dia balik hantar laporan. Datang tu okey sebab cap. Dia datang buat kerja terus. Jarang sesak. Buat kerja, balik. Balik hantar ke saran dia. Datang balik ambil saran dia. Sehingga habis tempat tu bunga dah layu dah. Pemantau kena buat kerja lain. Kena cari tempat lain pula. Okey, dia pula ada radiasi, saya lupa. Tak tempat tengok topik. Ada radiasi dia. 10 km ke berapa kilometer, dia tak akan keluar daripada radiasi dia. Kalau lebah, sarang lebah di pokok ni, dia ada sekitar dia. Dia tak lebih daripada radiasi dia. Tak boleh keluar. Macam kita PKP dulu lah. Kita pun pelebah juga dulu. PKP dulu, berapa? 10 juga. Lebih kurang macam tu lah. Berapa kilometer jadi benar akan keluar kan.
Tak boleh, keluar lebih kena saman. Kita pun macam tu, hidup macam lebah kita dulu. Tak boleh lebih, tak ada kebebasan, tak ada nikmat bebas. Lebah ni tak apalah, dia seronok duduk dalam tu. Dalam jajahan dia. Tak bercampur dengan orang lain. Tapi bukan satu saran saja, dalam tempat yang sama ada banyak saran. Cuma nak cerita satu-satu saram dia tu, satu pasukan dia tu, dia berada dalam radiasi untuk buat dia. Dan dia berpindah randah. Maksud radiasi ni bukan dia tak berpindah. Radar dia ketika dia buat madu, kumpul madu. Dia tak akan lebih daripada kilometer yang diarahkan oleh Allah Ta'ala. Siap saja madu tu, maka dia berpindah kepada tempat lain pula. Dia pindah randah, lebah ni. Cuma walaupun pindah randah, dia tidak akan melepasi benua, dia panggil. Maksudnya kalau dia lebah tu di tempat, lebah tu di belah, apa panggil, di tempat kita tu, dia tidak akan melepasi ke, orang panggil apa, lebah utara, dia tak akan melepasi sampai ke selatan. Bukan makna benua Melayu, benua India tu dah. Bukanlah. Benua India buat datang lebah, datang buat apa, madu di apa, Bukit Gerik. Tengok cek ini rupanya lebah India kan. Jarak dia 850 meter. 850 meter radiasi dia. Radiasi dia ada 6. Ada yang jauh, paling jauh 850. Paling jauh 850. Lah tu detail lah kita. Paling jauh 850. Paling dekat dia ada. Paling dekat tu saya tak ingat. Paling dekat tu berapa kilometer, berapa puluh kilometer. Puluh juga. Dia ada paling dekat, paling jauh. Itulah yang kata paling jauh. Dia tidak melepasi benua sangat jauh. Kelantan, lebah Kelantan nak pergi ke Johor. Jadi lebih kurang 1000 lah, kita kata 1000 kilometer. 800 lebih kan dia punya radiasi dia. 1 kilometer lah, paling jauh 1 kilometer. Kilometer. Kalau 150 meter bawah sikit, lepas tu paling dekat 100 meter. Itu radiasi. Okey. Betul lah tu. Pendek sangat. Saya pun terkejut juga kalau 800 km tu. Sebab tu masa belajar dulu, Tok Guru kata paling mustajab madu ialah madu tempat kita lahir. Tu. Inilah dia. Kenapa? Kerana kita ini payahlah sebab kita lahir di lain, membesar di lain. Sebab kenapa madu yang paling terbaik ialah tempat kita lahir. Kalau nak cari madu, jangan cari madu Kumero Highland, madu Yaman. Madu Yaman ni tak, sebab dia umum. Madu Yaman tu dia umum lain. Sebab dia madu sidir tu apa kan, dia umum. Ini cerita yang spesifik, yang praktikal. Sebab apa? Sebab badan kita paling cantiknya ialah nak rawat baik pulih sistem badan kita, kena baik pulih dengan pemakanan yang sama dengan unsur kita. Apa makanan yang sama dengan unsur kita? Iaitu kita tengok gaya hidup bapa kita dengan ibu. Sebab bapa kita dengan ibu kita, di mana dia hidup? Kerana dia hidup tempat itulah sumber unsur yang nak jadikan sperma kita. Apa yang pemakanan bapa kita? Daripada mana? Daripada tanah tu. Sebab tu lebah dia kena ambil tanah yang sekitar bapa kita hidup. Lebah ni kan ambil daripada madu. Madu kan jadi pada bunga-bunga. Bunga daripada mana? Daripada tanah. Kenapa nak pada tanah? Sebab tanah tu adalah sumber mineral yang kita perlu. Tengok perkaitan kehidupan kita dengan kehidupan tanah. Sebab kita asal daripada unsur tanah. Sebab tu kita perlu mineral. Kita perlu multivitamin. Kerana multivitamin juga boleh diambil daripada unsur tanah. Dan juga sumber-sumber asalnya adalah tanah, iaitu mineral. Jadi lebah ni pula, dia membekalkan vitamin pada kita. Dia ambil daripada tanah mana? Pokok-pokok daripada mana? Daripada radiasi kita. Maksud kita ni, ayah kita dulu makan makanan daripada pucuk-pucuk kayu sekitar. Jadilah sperm. Sperm tu pula jadi kita. Maka kita ni dia ada kaitan dengan tempat tu. Tu kehebatan ulama kita kaji dulu. Nak mustajab, cari lebah kampung kita. Maknanya cari madu kampung kita. Jadi silap madu pula. Madu kampung kita, jam. Madu lebah lah. Nabi, tidak faham pula. Ada fikir, madu kampung kok mana nak cari? Madu lebah kampung kita. Pucak Alam tidak ada. Ada madu lebah Pucak Alam? Ada.
Tak ada kan? Tak ada madu. Walahnya pucuk alam tu lah. Hutan banyak. Oh, hutan asal dulu. Tapi madu tak hidup. Apa nama ni? Madu tak banyak. Kampung saya banyak madu. Tapi sekarang ni makin berkurang lah. Lebah tak nak tak ni dah. Habis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tidak sah menjual lebah dalam saran. Padahal ketika rajanya tidak ada dalam saran itu. Ketika raja tidak ada dalam saran. Tetapi kalau ada, jadi ada raja tu, sahlah dijual. Kalau ada raja sah. Kenapa? Kerana boleh dipercayai. Jika ia raja keluar, akan kembali semula. Raja ni, dia boleh dipercayai. Kalau ada dia, sah dijual. Kalau ada raja dalam tu. Kenapa? Kerana boleh dipercayai jika ia raja itu keluar, akan kembali semula. Tu jangan jual ketika dia tidak ada dalam saran. Kena bagi dia ada dulu. Ketika ada tu baru kita angkat jual beli. Buat baliklah. Sebab apa? Sebab raja dia kontrol segala pasukan dia. Pasukan tim lain. Habis. Yang terakhir, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Tiada sah menjual ikan. Ni juga contoh taslim hissi. Mudah serah dari sudut apa? Dari sudut zahirnya. Tiada sah menjual ikan dan seumpamanya dan sama dengan ikan yang ada di dalam kulam. Yang ada di dalam kulam. Kolam mana? Kolam yang luas. Yang kita sebut tadi. Kolam yang mampu. Kalau kolam tu kecil dan ikan tak banyak, mudah untuk dia tangkap sendiri, tak perlu kos yang tinggi, tak perlu alat yang mahal, tak perlu usaha banyak, mudah saja dia tangkap macam tu, sah. Tapi kalau kolam besar, nak tangkap perlu alat, perlu kos, tak sah. Kena tangkap dulu baru jual. Ni isu apa? Isu jual beli barang ikan yang belum ditangkap. Ikan duduk dalam telaga, banyak ikan dalam telaga, beli. Akak jual beli, bayar dulu. Ambil sendiri. Tangkap sendirilah. Sama juga beli ayam. Jual beli ayam dari reban. Jual beli ayam. Seko, dia kata seko harga sekian-sekian. Lepas tu ambil lah dalam reban. Mudah tak pembeli nak ambil? Mudah. Okey. Tapi kalau pembeli nak ambil, payah. Pembeli pun kan pandai je ni nak tangkap. Walaupun nampak dalam reban. Susah. Walaupun tak perlu kos. Tapi susah bagi pembeli. Nisbah susah ini, nisbah dia. Pembeli tu. Penjual ni dia tak ambil. Kalau penjual ambil siap-siap, tak jadi isu lah. Ini kolam. Dan tiada sah menjual ikan dan seumpamanya yang ada di dalam kolam yang luas. Tidak sah tu jika. Tu dia ada jika tu. Jika sukar hendak mengambilnya. Kalau sukar nak ambil. Maksud sukar ni apa? Tak mudah dari sudut usahanya. Ataupun usaha mudah je tapi kos yang tinggi. Tak boleh juga. Dia kena dua kriteria tu. Tak perlu modal yang besar dan tak sukar ataupun mudah sahaja dari segi usahanya. Jika sukar hendak mengambilnya, barangnya ikan yang dalam kolam tu. Dan sah jika mudah mengambilnya. Kalaulah mudah, sah. Kolam kecil je. 5 ekor je, sekejap je tangkap. Sah. Dan sah jika mudah mengambil. Ada banyak masalah-masalah yang tiada sah jual beli. Banyak lagi contoh dia kata. Tiada dapat hendak disebutkan kesemuanya. Kesemua masalah yang banyak tu. Kenapa? Kerana terlalu panjang. Banyak lagi masalah. Hak jual beli yang susah untuk nak serah ni. Payah dia kata. Sukar untuk nak serah ni.
banyak isu. Cuma dia kata panjang sangat. Ini bagi beberapa contoh sahaja. Pendeknya kesimpulannya, walaupun banyak masalah, panjang masalah dia, banyak masalah, tapi pendeknya kesimpulan dia kata, jika pada barang atau harga itu ada hal yang tak yakin, maka jualan itu tidak diluluskan oleh syarak kerana boleh membawa kepada tipu daya dan tiada keredaan. Salah satu daripada dua pihak. Tidak ada reda daripada salah satu daripada dua pihak tadi. Itu kesimpulan. Dia kata, walaupun banyak isu-isu yang melibatkan tidak sah jual beli, terutamanya yang kita bincang ni, khususnya yang kita bincang ini, berkaitan dengan cara untuk kita serahkan barang itu, pastikan mudah, tak sukar, mudah di sudut dua-dua, mudah dari segi zahirnya dan mudah dari sudut syarak. Yang paling penting dia kata kesimpulannya, setiap barang dan harga itu ada hal yang tak yakin. Jangan, ataupun dia kata jika pada barang atau harga itu ada hal yang tak yakin, yang tak jelas. Yang tak jelas dari sudut syarak dia, tak jelas pada syarak-syarak yang telah kita bincang. Kita baru bincang 3 syarak. Maka jualan itu tidak diluluskan oleh syarak. Pendeknya dia kata, kalaulah tak clear, tak jelas dari sudut syarak yang telah diperuntukkan oleh syarak, maka tidak diluluskan oleh syarak. Kerana apa? Boleh membawa kepada tipu daya. Jadi Islam memperuntukkan syarak ni, ketat syarak ni apa? Nak elak daripada tipu daya. Banyak kita akan bincang akan datang, jualan-jualan yang tidak jualan-jualan yang tidak sah. Kenapa? Kerana ada unsur gharar, ada unsur tipu, ada unsur tipu daya. Tetapi ada juga isu tertentu yang sukar untuk elak, sah. Akan datang kita akan belajar. Syarat yang keempat, kena tengok barang itu. Qaul mu'tamad, wajib tengok barang. Tak sah tengok, tak jual beli barang yang tak tengok. Tapi ada situasi tertentu, qaul yang dhaif kata sukar untuk tengok, menyebabkan beli tanpa tengok, ada juga. Jadi itu qaul dhaif yang mengatakan jual beli ghaib sah juga. Contoh kita beli biskut dalam tin, tak tengok pun, tengok gambar tak sah, tak boleh tengok gambar. Jual beli berah walaupun plastik transparent, kita kata belajar akan datang cara tengok. Plastik transparent tak sah kerana kena tengok jelas diri, tanpa panggil apa, tanpa berlapik, tanpa perantaraan. Kalau kita tengok barang yang berada dalam kaca itu perantaraan, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi situasi dia sukar untuk kita buka tudun atau buka tu menyebabkan rosak dan sebagainya, maka syarak qaul dhaif mengatakan sah. Itu situasi yang tertentulah. Ini dia cerita umum. Kalau online tu macam mana? Kita tengok gambar. Sama. Online dia tidak. Qaul yang mu'tamad, kena tengok diri benda. Qaul dhaif sah kita tengok gambar. Tapi qaul mu'tamad tak sah tengok gambar. Jadi contohlah kita nak beramal dengan qaul mu'tamad, maka dalam mazhab Syafi'i tidak memenuhi syarat sah jual beli yang sebenar. Transaksi online, 2 isu yang besar tidak memenuhi syarat. Pertama, qaul mu'tamad lah, qaul dhaif boleh. Qaul mu'tamad tidak boleh tengok diri. Dia hanya hantar gambar saja. Ini yang pertama. Yang kedua, mazhab Syafi'i, kenapa tidak memenuhi kriteria jual beli online dalam mazhab Syafi'i? Mazhab lain boleh. Mazhab Hanafi boleh, Maliki boleh. Iaitu dia panggil transaksi penyerahan. Transaksi ini maknanya berlakunya pertukaran. Akad itu mesti berlaku dalam majlis yang real. Tak boleh maya. Maksud real ni apa? Serah barang, terima barang dalam majlis real. Dia panggil apa? Dia panggil penyerahan
ataupun qabat dan maqbud itu, qabat dan muqbid itu mesti berlaku secara hakiki, bukan qabat secara hukmi. Mazhab Syafi'i hukmi tak boleh. Hukmi ni makna apa? Makna pada hukumnya berlaku serah menyerah, tetapi bukan berlaku secara real. Pada hukumnya, dari sudut mayanya berlaku serah menyerah walaupun lambat. Terima. Tapi dari sudut ria, dia nak berlaku dalam majlis yang ria, aku serah, penjual serah, pembeli terima. Penjual menyerah barang, pembeli menyerah duit. Itu dipanggil salin berlaku serah menyerah dalam majlis akad. Maka sistem transaksi di dalam online tidak berlaku secara qabdi. Mazhab Syafi'i tak boleh. Apabila tak boleh, mazhab lain boleh lah. Mazhab Syafi'i dulu. Apabila tak boleh, kita tak nak bertukar kepada mazhab lain, kita nak kekal mazhab Syafi'i juga, kita terus kepada akad alternatif lain, iaitu kita boleh pilih, paling mudahnya lah akad hebah sahaja. Tapi hebah ni dia tak dapat pahala jual beli, tapi dapat pahala hebah. Milik tak? Milik. Yang penting kita nak milik barang itu. Dan penting duit kita ini boleh dimiliki oleh penjual. Kerana kita serah duit kita. Ketika kita transfer duit online itu, maka niat kita, aku serahkan ataupun aku hebah kepada penjual harga sekian-sekian. Maka penjual juga begitu. Dia ketika dia hantar, kita dia hantar COD ataupun dia hantar melalui pos, hantaran dia itu dia niat, aku hebah barang ini kepada pembeli ataupun kepada si fulan bin fulan. Tu. Mudahlah. Tak boleh jual, bukanlah tak boleh. Saya jual, saya beli, tak boleh lah. Tak boleh akad. Dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp. Kalau dia cakap pun senyap je, kata kita hebah je lah, mudah. Cakap saya hebah je. Kata saya jual je, macam inilah saya hebah, mudah. Nak jual ni kena taklid mazhab lain, mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki. Dia boleh. Mazhab Hanafi boleh. Kalau baca dalam orang panggil muamalat, setengah buku muamalat, dia tak buat mana-mana mazhab, tapi dia hanya cerita ada pandangan yang mengatakan jual beli online boleh sekiranya memenuhi syarat. Maka dia ceritalah, mesti tengok, mesti yakin penjual ni jujur, penjual ni bukan scammer. Yang tu tak payah cerita lain tu. Kan? Itu mudah saja, siapa pun tahu. Yang kita nak penting ni adalah bagaimana pelaksanaan di sisi syarak tu. Kalau penjual, kalau scammer itu gharat yang nampak, gharat yang jelas. Satu Ustaz yang durian. Kalau durian, dia itu konsep jual beli ke konsep pajak? Pajak. Durian. Maksudnya durian di ladang tu? Dan yang dia beli belum lagi buah ni kan? Okey. Nampak putih tu. Ini masuk isu pajak. Pajak ni majoriti lah hari ni dalam mazhab Syafi'i memang out lah, memang fail lah. Pajak. Sebab tidak memenuhi syarat pajak. Jadi dia panggil apa? Dia panggil jual beli buah di pokok. Jual beli buah di pokok, dia ada syarat dia. Jadi jual beli buah di pokok ni dia panggil pajak dalam bahasa akademiknya. Dia panggil pajak. Maka nak pajak buah ni ada syarat dia. Syarat dia, kalau buah tu tua, buah tu masak dan boleh diambil, maka boleh sah diakad jual beli. Ada beberapa syarat lain lah. Tapi isu dia yang kita nak bincang, yang majoriti duk buat, ialah akad jual beli buah di pokok yang belum berbuah lagi. Pajak awal. 5 tahun pula tu pajak. Maka tidak sah pajak. Pajak yang buah tak ada lagi, ataupun buah, orang panggil buah dah ada, tapi belum tua. Dia ada syarat dia. Bila minimum masa yang sah, iaitu buah tu dah tua, dan orang panggil apa, tak mungkin dah untuk luruh. Itu orang panggil tua tu. Kalau muda, dia risiko lagi untuk gugur buah tu. Itu yang kata syarat nak menjaga berlakunya penganiayaan kepada si pemajak tu. Bukan owner tu. Owner dah terima duit dah. Tapi tu. Sebab apa? Sebab dah ada dah buah. Berputik dah. Tapi masih belum tua. Maknanya bila-bila boleh gugur. Datang hujan lebat dan sebagainya, gugur buah tu. Maka yang dapat dekat pembeli pemajak itu sedikit saja. Tidak
sebagaimana yang disangkanya. Bila boleh? Apabila dia tua. Walaupun belum masak lagi. Apabila cuma kena syarat. Ni setengah kitab dia kata, buah yang muda yang tak mungkin untuk dah gugur, boleh juga, tapi dengan syarat, kena ada syarat dalam akad tu. Syarat apa? Syarat potong. Kena buh syarat. Walaupun tak potong lah, tapi syarat saja. Itu detail akan datang. Dia panggil akan datang tu dalam kitab matlak ni, dan kitab kita pun tak banyak lah matlak lagi detail. Dia panggil jenis jual beli yang dilarang. Jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah tapi haram, dan jual beli yang haram lagi tidak sah. Ada jual beli yang haram lagi tidak sah. Beli durian pula. Yang maknanya ada di bawah yang mana? Okey, durian ni sama. Kalau pajak durian, kita nak kena tunggu dulu. Tunggu durian itu, orang panggil apa? Buah dulu. Dia berbuah dulu. Kemudian, bukan muda ni. Dia dah tua dah, ataupun walaupun bukanlah tua dengan makna nak masak belum. Dia muda tapi tak gugur dah. Orang panggil apa? Bahasa kita muda panggil dah tua lah. Bukan nanti nak masak belum. Nak masak. Dah sah dah walaupun muda. Muda tu dengan makna apa? Muda yang orang panggil tak gugur dah. Dia tak gugur dah. Buah matan. Kalau kita kata tua, dia dah nak masak kan? Bukan. Tak syarat nak masak dah. Bukan. Asalkan dia buah itu dah tua, dah nak matan, dah sah akad pajak. Jadi akad pajak, saya pajaklah 50 pokok ni. Kita dah tengok dah pokok semua 50 dengan buah-buah yang ada, semua buah-buah yang dah matang, saya pajak 50 pokok ni dengan harga sekian-sekian. Sah. Lepas tu adalah pendetailannya. Tempoh dah bayar siap, tempoh tu bagaimana penjagaannya, siapa yang nak kena siran, siapa nak kena jaga, itu detail dalam terma dan syarat, term of condition dia panjang. Satu lagi, kalau bab durian tu yang jadi isu ialah beli buah durian itu nak kena buka ataupun beli jual macam tu. Itu kita dah bincang kan. Itu kita dah lepas tajuk tu, iaitu belum akan datang tengok. Itu nanti tengok. Tajuk keempat. Tajuk keempat, syarat keempat kena tengok. Jual beli buah. Jadi kena tengok ni, dia ada cara tengok. Dia ada beberapa cara tengok yang telah diperuntukkan oleh syarak. Tengok yang kena tengok secara jelas, secara tanpa perantaraan. Lepas tu pula tengok antara lain pula tengok secara zahir ataupun secara luaran. Luaran tu apa? Kalaulah kulit, kita wajib tengok kulit yang menjaga isi. Tak perlu tengok isi. Tak wajib tengok isi. Tak wajib tebuk. Sebelum jual beli, tak wajib tebuk. Tebuk tembikai. Tengok merah masak kata, tak wajib. Nak tebuk tak apalah, nak cerita wajib ni. Wajib ataupun tidak. Sah ke kalau kita jual tak tebuk tembikai? Sah. Tapi kalau tak seumpama kita nak, boleh khiyar. Itu dia ada khiyar itu. Boleh hantar balik. Contohlah, penjual kata, manis ni. Apa yang panggil ni, masak dah ni. Masak. Sampai ke rumah tebuk-tebuk. Tu dia, putih lagi. Boleh khiyar. Tak wajib tebuk. Tapi kalau nak tebuk, dia izin tebuk. Kita kata, boleh tak tebuk, saya nak tengok. Boleh dia kata. Kenapa? Kerana syarak menetapkan syarat. Tengok ini, tengok apa? Jenis. Tengok berdasarkan jenis. Kalau jenis benda yang tak boleh buka, rosak cepat, maka wajib tengok kulit luar saja. Keluar apa? Kulit luar yang menjaga isi. Tak wajib tengok isi. Kenapa? Kalau tengok isi, memang dah out lah. Tak buka-buka, rosak dah. Awak tak nak. Melainkan kulit itu ada dua lapis. Kulit yang pertama untuk jaga kulit dalam, dan kulit dalam itulah yang menjaga isi. Maka macam ni tak sah kita tengok kulit luar. Mana contoh dia? Kelapa. Kelapa ada dua. Kulit sabuk tu untuk jaga tempurun. Tempurun untuk jaga isi. Maka wajib kita buka kulit tempurun. Ataupun sabuk. Tengok tempurun. Sebab itu qaul mu'tamad, tak sah jual kelapa tanpa koyak. Maksudnya, tak buka sabuk. Dia berlaku gharar. Sabuk besar. Tu purun besar penumbuk je. Kan?
Oh beli seronoklah buat balik rumah. Tempurung besar tu sabuk besar. Lepas tu ada pula orang jual kelapa timbang, tak tahulah dia ambil kat mana punya ilmu. Timbang kelapa. Berapa sekilo ni? Kelapa ni. Santan lain lah. Santan pakai kilo. Kelapa pun dia timbang kilo. Ini jenis sesak. Apa sesak barat orang panggil ni. Ada ke dia buat. Timbang lah. Oh dua biji 5 kilo. Itu sesak sangat tu. Nak ikut durian lah. Timbang sibuk. Timbang kilo, timbang sabuk lah. Durian pun orang timbang kulit. Entah isi dalam tu kan. Berapa je ulah kecil ke besar. Sebab tu durian pun yang tepatnya ialah tengok buah tu. Tak payah kilo. Tengok buah. Sebiji ni berapa? 2 biji ni berapa? Dia kampung. Longgok kan. Kampung dulu. Ni 3 biji 10 kilo. 3 biji 10 kilo. 3 biji RM10. 4 biji RM20. Contohlah. 4 biji besar 20. Tak kira kilo. Sebab apa kira kilo? Berlaku gharat. Kulit besar. Kulit berat daripada isi. Kita nak isi tu. Cuma poin yang kita nak cerita bukan soal kilo, tapi kita nak cerita wajib ke tidak buka kopek durian. Tak wajib. Sebab apa? Sebab isi durian luar itu dia menjaga isi dalam. Kalau kita kopek buan, maksudnya kalau kita tak nak, dia berlaku penilaian kepada penjual pula. Tapi kalau berlaku penilaian pada kita, boleh khiyar. Hantar balik. Balik buka rumah tu dia. Bolaknya ataupun kecilnya isi. Gharar. Maka hantar balik. Wajib penjual menerima khiyar. Khiyar aib dia panggil. Kenapa? Kerana isi ni buruk ataupun ada ulak ataupun biji saja, isi sikit saja. Wajib dia menerima. Tu dia panggil khiyar, ada khiyar. Tu akan datang kita akan belajar. Adapun kelapa tidak boleh. Kelapa ni qaul yang muktamad tak boleh kita jual tanpa buang sabuk. Kena koyak sabuk. Jual tu saja. Tapi sabuk pun tinggal lah, tak bagi buruk. Separuh tu. Sebab tu orang tua dulu kan, dia koyak-koyak di puluh tu kan. Dia tinggal. Sebab apa tu? Itu cara nak masalah buah tu. Takut buruk. Habis. Prinsip Islam, kenapa dia tak luluh tu? Kerana boleh membawa kepada tipu daya dan tiada keredaan salah satu daripada dua pihak. Prinsip Islam tak mahu ada tipu daya antara manusia. Habis. Wallahu a'lam. Masuk tajuk baru, tak sempat hari ni. Tajuk kita akan simpan bulan depan. Mudah untuk kita teruskan habis. Tajuk yang keempat dan yang kelima. Dia ada 5 syarat. Ada 2 lagi. 4 dan 5. InsyaAllah kita habiskan bulan depan. Sebab dia termasuklah cara melihat sama bulan depan. Habis bulan depan, bulan akan datang kita masuk riba. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.